أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin, mukminin, muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan pada tengah hari ini di surau Haji Maksum ini dalam kita menanti waktu zuhur yang tidak berapa lama lagi. Jadi dalam kesempatan yang singkat dan pendek ini ingin saya kongsikan dan ingin saya memberikan nasihat untuk kita sama memesan, nasihat untuk kita sama mengingati antara satu sama lain, untuk kita memperbaiki diri kita dari semasa ke semasa, insya-Allah. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin, mukminin, muttaqin. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, ayyu amali afdal? Apakah amalan yang terbaik? Qala, Nabi bersabda, as-salatu ala miqatiha. Solat pada waktunya. Dia sahabat bertanya lagi, qultu summa ayyu? Kemudian apa lagi? Qala, Nabi menjawab, birrul walidaini. Berbuat baik kepada ibu bapa. Qultu summa ayyu? Kemudian aku bertanya lagi, apakah selepas itu? Qala, Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Daripada hadis tadi, bila sahabat bertanya tentang tiga perkara yang paling afdal dalam hidup ini, maka Nabi menjawab dengan tiga perkara yang bermula dengan solat. As-salatu ala miqatiha. Yang kedua, birrul walidaini. Berbuat baik kepada ibu bapa. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad pada jalan Allah. Jadi untuk tengah hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang solat. Ya. Sudah tentu ada sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang solat, terutamanya solat pada awal waktu. Disebut as-salatu ala miqatiha, di awal waktu itu. Bukan semata-mata solat di akhir waktu pun solat juga, tapi itu macam sudah melalaikan, melekakan hingga ke hujung-hujung waktu. Antara beberapa sebab kenapa keperluan kita solat awal, ya. Yang pertama, ajal kita, tuan-tuan, boleh datang pada bila-bila masa. Takut kita melengah-lengahkan solat, belum sempat nak solat, kita pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takkan boleh mati Ustaz, saya tengah tengok TV. Cerita ni habis pukul 4 suku. Asar 4:30. Sempat sembahyang zuhur lepas tu. Sekejap lagi. Dia ingat mati ni mesti kat jalan raya kot agaknya. Atau mati mesti di hospital. Dia tak tahu. Dan mungkin dia buat-buat tak tahu. Banyak orang mati ketika dalam keadaan senang lenang. Duduk-duduk pun boleh mati. Tengah main bola pun boleh mati. Jadi tak mustahil kalau tengok TV pun boleh
Boleh mati. Syok-syok tengok TV jam pukul 2, pukul 3. Nantilah kejap lagi lah. Pukul 4, kejap lagi lah. Zuhur tak buat lagi ni. Nantilah betul-betul ceritanya habis, dia pun pergi menghadap Ilahi. Dia dah menanggung hutang sebab dia tak solat. Sebab apa? Sebab dia menangguh-nangguhkan solat tadi. Melainkan jika ada urusan penting yang tak dapat nak dibuat awal, itu sebab yang lain. Ini sengaja melewat-lewatkan. Sebab tu dia katakan, tak tahu ajar kita. Sebab disebut idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sampai masa ajal kita ini, maka malaikat akan cabut nyawa kita punctual, tidak cepat sesaat dan tidak lambat sesaat. Nyawa kita dicabut. Ya. Masa tu kita tak ada alasan lagi. Oh, kejap malaikat, aku belum solat lagi. Kalaulah tahu tadi engkau nak datang, aku sembahyang dulu. Kalau kita tahu. Cerita kalau kita tahu ni mudah, senang. Sebab itulah ada yang mengatakan orang yang di penjara itu, yang dihukum mati itu, sebenarnya mereka lebih untung. Sebab mereka dah tahu bila nak mati. Hukuman mati dijatuhkan pada tarikh sekian-sekian. Dia dah tahu bila dia akan mati. Sudah pasti dia akan hidup, dia terfikir tentang mati dia. Dia akan cuba buat yang terbaik sebelum tarikh mati dia. Kita ni yang hidup ni, yang tak tahu lagi bila matinya, duk sembang sana, sembang sini, duk mati. Tak sedar bila malaikat datang. Sebab tu mereka lebih beruntung sebab mereka dah bersedia. Sebab dah tahu tarikhnya bila mereka akan mati. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi wanita, dia ada period dia ada waktu-waktu yang dia tak boleh solat. Jadi takut bila dia tangguh itu, betul-betul waktu di akhir waktu, maka benda tu pun datang dan dia tak dapat solat. Sedangkan pada awal waktu dia ada masa untuk membuat. Maka ini juga sudah dikatakan melewat-lewatkan dan akan menyebabkan akhirnya tidak dapat melakukan kerana kesilapan sendiri. Dan yang ketiga, dikatakan mungkin kita tidak tahu ada tetamu yang akan hadir. Waktu kita nak solat di akhir waktu itulah ada tetamu datang. Takkan kita nak kata, jangan masuk dulu jap, aku nak sembahyang. Tetamu pun tengok jam. Hang nak sembahyang apa ni? Ini kejap lagi nak asar ni. Tapi belum asar. Nak sembahyang zuhur. Apa? Tadi tengok bola dulu. Malu. Jadi benda-benda ni kita tak jaga. Sementara kita ada masa untuk buat di awal waktu, kita laksanakan dengan sempurna. Jadi melengah-lengahkan atau melambat-lambatkan solat ini memang tidak digalakkan. Dalam sebuah hadis, pada suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang melalaikan solat. Dia lalai, dia lambat-lambatkan, dia tak kisah, dia nak buat tak buat sudah, ya, dia tak ambil berat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, melalaikan solat itu mengakhirkan waktu solat dari waktu asalnya sampai waktu masuk waktu yang lain. Dia lewat-lewatkan sampai masuk waktu yang lain. Lalu mereka mensia-siakan dengan melewat-lewatkan waktu. Kadang-kala diqada, kadang-kala tidak diqada sebab mereka tidak ambil berat. Maka mereka akan diancam dengan neraka wail. Dan hadis ini bertepatan dengan ayat Al-Quran daripada surah Al-Ma'un yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin. Maka neraka wail lah bagi orang-orang yang solat. Solat tapi masuk neraka wail. Sebab apa? Allazina hum an salatihim sahun. Sebab mereka dalam melaksanakan solat itu mereka lalai. Ya, dan mengikut
tafsiran ulama, lalai dalam maksud ayat ini dia ada beberapa pendapat. Ya, kejap. Baik. Pendapat yang pertama mengatakan maksud lalai itu ialah cuai sembahyang sehingga habis waktunya. Kemudian sembahyang itu mungkin diqada atau mungkin ditinggalkan terus. Dilewat-lewatkan, ya, sampai mungkin dia solat zuhur dan asar tu habis zuhur masuk asar. Oh, mungkin dia senang gabung, ya, mudah. Dia ambil hujung-hujung masuk ke asar terus. Memang sengaja dilewat-lewatkan. Dan kadang-kadang sampai terlajak waktu masuk asar, dah asar dah, tak payahlah. Kadang qada, kadang tidak. Dia tidak ambil berat. Tidak memandang betapa pentingnya solat itu. Dan ini bagi pendapat yang pertama. Yang kedua ialah dimaksudkan dengan tidak khusyuk dalam solat, iaitu dengan tidak hadir dalam hati ketika solat. Mereka dalam sembahyangnya asyik teringat-ingat dengan perkara-perkara yang tidak berkaitan. Masuk je takbir, Allahu Akbar, kepala dah merewang saja. Lagi bila solat berjemaah, dia ikut je Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepanjang rakaat pertama sampai keempat, kepala ni duk fikir lain. Kejap fikir bola, kejap fikir basikal, kejap fikir apa geng-geng motor, apa nanti nak bercakap. Dalam kepala tu duk fikir macam-macam. Tahu-tahu dah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis solat. Tak sedar. Sebab dalam sembahyang dia duk fikir je benda lain. Sehingga tidak hadir. Solat itu ketika mana dia melakukan solat. Hanya fizikal saja mengikut pergerakan imam, tetapi jiwa dan hati yang tidak ada di situ. Dia berada di tempat lain. Itu kalau solat berjemaah, selamatlah dia. Kalau sembahyang sendiri, itu yang kadang-kadang duk hilang berapa rakaat, 4 ke 3. Kadang-kadang dah baca surah pun, dah baca ke belum? Sejak tahiyat akhir pun tak ingat, dah habis ke belum? Ulang balik lagi tahiyat akhir. Sebab dia tidak memberi tumpuan ketika melakukan solat. Yang kedua. Yang ketiga, mereka yang tidak melaksanakan segala ikrar janji yang disebut dalam solat. Ya, dalam solat disebut contohnya, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Dalam solat disebut begitu. Dia pun tak faham apa yang disebut. Tapi kehidupan di luar, mereka mungkin berpaksikan dengan manusia, berpaksikan dengan bos dia. Tak ada bos, aku pun mati. Tak ada bos, aku tak boleh hidup. Seolah-olah dia bergantung dengan manusia berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa yang diamalkan dalam kehidupan tidak seperti mana yang disebut, tidak mana yang seperti mana dijanjikan, diikrarkan dalam solat. Ini pendapat ulama. Mana tiga maksud lalai yang disebutkan dalam Al-Quran, iaitu bila sebut fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang solat, iaitu mereka lalai dalam melaksanakannya. Jadi kita duduk bayanglah macam mana orang yang memang langsung tak fikir solat, tak pernah solat sepanjang hidup. Kalau yang buat tak buat, endah tak endah pun dah neraka wail. Bayangkanlah orang-orang yang langsung tidak solat sepanjang hidup. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat muslimin muslimat. Jadi teramat rugi bila mereka melengah-lengahkan solat, sebab Rasulullah sebut as-salatu imaduddin faqad aqamaha aqamaddin. Solat itu tiang agama. Kamu dirikan solat, maka kamu dirikan agama. Maknanya kalau kamu tak dirikan solat, kamu meruntuhkan agama kamu sendiri. Jelaslah di sini solat adalah suruhan yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam, walau dalam keadaan apa sekalipun.
Malangnya, masih ada umat Islam yang memandang remeh, malah tidak sedih apabila tidak menunaikan solat, meninggalkan solat. Tak terasa apa-apa. Ya. Tuan-tuan, kita yang nak bezakan kita dengan orang bukan Islam, solatlah. Ya. Solat kita ni membezakan. Yang kita lakukan dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam, kita sujud dengan kepala dahi kita letak di lantai. Itulah pengabdian kita kepada Allah yang sebenarnya. Ya. Kena macam, ya contoh saya mengajar di sekolah yang bukan sekolah Melayu, sekolah Cina. Murid Islam dengan murid Cina kadang-kadang sama je. Ada murid Islam di sekolah Cina yang namanya masih nama Cina. Yang pakaiannya masih pakaian yang seperti mana murid Cina. Jadi macam nak bezakan? Bila mereka solat, maka mereka beza dengan kawannya yang Buddha, yang tidak solat. Nama pun lebih kurang sama, muka pun sama, pakaian pun sama. Tapi bila mereka solat, saya tahu, oh mereka ni Muslim. Ya. Dapatlah kita bezakan. Ya. Dia tak macam orang, maknanya tukar nama ni bukan wajib. Ya. Ada di kalangan mereka yang Muslim, tapi mereka masih kekalkan dengan nama Cina. Ya. Baik. Manakala ganjaran untuk mereka yang menjaga waktu solat, seperti mana hadis Imam Bukhari dan Muslim. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat. Seperti mana hadis mula-mula saya baca tadi. Apakah amalan yang paling utama? Nabi menjawab, solat yang tepat pada waktunya. Dan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 9 hingga 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Dan mereka orang-orang yang solatnya dipelihara. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang mewarisi syurga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Siapa pewaris syurga Firdaus? Mereka yang menjaga solatnya, terutamanya di awal waktu. Jadi bila as-salatu ala miqatiha, dijaga sebenarnya, maka itulah, mereka itulah yang mewarisi syurga Firdaus. Kita ni kan duk cakap nak syurga Firdaus, syurga nak yang paling tinggi, yang paling nikmat, paling hebat. Tapi amalan adakah berpatutan dan adakah layak untuk kita masuk syurga yang dinamakan syurga Firdaus? Ya. Kita memang bisa begitulah. Amalan nak sedikit, tetapi ganjaran nak sebanyak mungkin. Ya. Nak mendapat syurga Firdaus, usahakanlah dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syurga Firdaus yang Allah janjikan kepada mereka yang menjaga solatnya. Sebab kita adalah pewaris pada syurga Firdaus. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu zuhur, jadi saya terus tutup tazkirah tengah ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Allah Allah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, ada beberapa pengumuman antaranya daripada pejabat agama Islam daerah Kelang. Jadi dimaklumkan bahawa satu majlis perjumpaan secara tertutup bersama waris-waris jenazah kubur yang terlibat dengan kerja-kerja pengalihan tanah perkuburan Islam Selat Kelang akan diadakan pada 5 Mei 2024, ini bersamaan hari Ahad, masa 8 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di Dewan Hamzah, Majlis Bandaraya Diraja Kelang. Sehubungan dengan itu, waris-waris jenazah kubur Zon B, tanah perkuburan Islam Selat Kelang adalah dijemput hadir ke majlis berkenaan. Jadi dia juga diingatkan kehadiran terhad kepada 2 orang waris sahaja bagi setiap jenazah kubur yang terlibat. Diulangi, dimaklumkan bahawa satu majlis perjumpaan secara tertutup bersama waris-waris jenazah kubur yang terlihat dengan kerja pengalihan tanah perkuburan Islam Selat Kelang akan diadakan pada 5 Mei 2024, yakni hari Ahad, masa 8 pagi hingga 12 tengah hari, yang bertempat di Dewan Hamzah, Majlis Bandaraya Kelang. Sehubungan dengan itu, waris-waris jenazah kubur Zon B, yakni tanah perkuburan Islam Selat Kelang, adalah dijemput hadir ke majlis berkenaan. Dan dia juga diingatkan kehadiran terhad kepada 2 orang waris sahaja bagi setiap jenazah kubur yang terlibat. Sekian, terima kasih. Ini pengumuman daripada pejabat agama Islam daerah Kelang. Kemudian yang seterusnya, tukar saya peringatkan, anda kata berlaku kematian, secara umumnya boleh hubungi mana-mana jawatan yang tuan kenali. Tetapi secara resminya boleh hubungi Imam Bahrul Hayat. Beliau ialah ketua pengurusan jenazah bagi Surau Haji Maksum. Dan yang ketiganya, insyaAllah kita buka korban kita. Bahagian korban sempena kita akan menyambut hari haji ataupun korban. Satu bahagian sebanyak 870 insyaAllah. Boleh hubungi mana-mana jawatan kuasa ataupun secara kebiasaannya kita menghubungi bendahari Surau Haji Maksum, ini Encik Abdal. Kalau tuan-tuan yang ada hajat untuk buat korban tahun ni, boleh hubungi mana-mana AJK ataupun Encik Abdal, insyaAllah. Kita berakhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan pada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga kita mendapat manfaat daripada khutbah yang disampaikan ini. Pada hari mulia ini, mimbar akan membicarakan takwa dan pekerjaan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Takwa ialah memelihara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Memelihara diri daripada melakukan perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memelihara dan taat segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud Allah berfirman, sesiapa yang melakukan kebajikan maka ia mendapat pahala 10 kebajikan dan aku tambah, dan sesiapa yang melakukan keburukan maka balasannya satu keburukan yang sama atau diampuni dosanya. Sesiapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Dan sesiapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Sesiapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Sesiapa yang menemuiku dengan dosa sepenuh bumi tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku menemuinya dengan maghfirah yang sama. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Hadirin Jumaat yang berbahagia, sesungguhnya takwa adalah kunci kejayaan bagi setiap mukmin, kerana Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa berada di sisi hamba-Nya yang selalu berserah dan bertakwa kepadanya dalam apa jua keadaan, sama ada senang ataupun ketika ditimpa ujian atau musibah.
Bahkan ianya menjadi bekalan untuk memperoleh kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, hamba yang bertakwa meyakini bahawa ketaatan mereka kepada penciptanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan seseorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkara yang bersifat pilihan. Sebaliknya, takwa kepadanya adalah suatu yang mesti diterapkan dalam semua tindakan kita selagi nyawa di kandung badan. Takwa bukanlah suatu yang hadir pada situasi tertentu. Sebaliknya, ia lahir dari sebuah keyakinan yang tidak berbelah bagi, kesabaran yang tinggi, kesungguhan, jihad, dan pengorbanan yang besar yang mengenapikan keseronokan dunia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan kepada kamu semua. Sesungguhnya telah binasa orang yang sebelum kamu, tidak lain kerana banyak persoalan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Maka apabila aku melarang kamu daripada sesuatu urusan, jauhilah ia. Dan apabila aku memerintahkan kamu dengan sesuatu urusan, lakukanlah sekadar yang termampu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadirin Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sempena hari pekerja pada 1 Mei yang lalu, marilah kita sama-sama menerapkan sifat takwa dengan menjadikan pekerjaan sebagai aktiviti harian yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang dilakukan hendaklah dari sumber yang halal dan dibelanjakan kepada yang halal juga, agar memperoleh keberkatan di dunia dan kebaikan di akhirat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabad dunya halal istighfafan 'anil mas'alati wa sa'ya 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi jaa'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri." Sesiapa mencari rezeki halal untuk menjaga diri daripada meminta-minta dan dengan tujuan memenuhi nafkah keluarga serta supaya dapat membantu tetangganya, nescaya dia akan datang pada hari kiamat dengan wajahnya yang berseri-seri seperti bulan di malam purnama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sebagai seorang pekerja, baik yang bekerja sendiri atau bekerja dengan majikan, bekerjalah dengan semangat yang tinggi, bersifat amanah, menjauhi perkara yang mungkar. Jadikanlah pekerjaan kita sebagai ibadah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, serta mengharapkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keperluan dan nafkah hidup wajib dijaga. Marilah kita sama-sama berniat mencari nafkah dan pekerjaan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, niat yang betul mengikut syarak adalah bertepatan dengan perbuatan yang dilakukan berdasarkan niatnya. Oleh itu, bagi setiap pekerjaan yang dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, adalah dibuat dengan bersungguh-sungguh dan penuh ketekunan. Dalam melaksanakan dengan bersungguh-sungguh dan tekun, menggunakan daya fikir yang tinggi dan kudrat tulang 4 kerat, kewajipan syarak lainnya perlu dijaga, khususnya menjaga solat 5 waktu. Ini menunjukkan solat mengajar kita bijak mengurus masa, berusaha untuk menjadi mukmin yang berpegang kepada amanah
dan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga Muslim yang taat dan mendirikan solat 5 waktu diibaratkan seolah-olah menegakkan agamanya. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau memberitahu, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat pada waktunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, maka bekerjalah dengan tekun dan jangan tinggalkan kewajipan yang lain. Pekerja yang mempunyai ketakwaan sudah tentu akan menjauhi sebarang perbuatan maksiat dan dosa ketika melakukan kerjanya. Inilah elemen-elemen penting bagi seorang pekerja yang bertakwa. Ironinya, ketika berniat memulakan kerja, lakukanlah tugas dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Laksanakanlah kewajipan solat dan kewajipan agama yang lainnya. Masih ada segelintir pekerja yang suka melakukan maksiat dan berperilaku buruk dalam kalangan pekerja, baik disedari maupun tidak disedari. Antara maksiat dan perlakuan buruk yang didapati masih berlaku adalah perlakuan salah guna kuasa dan rasuah dengan menggunakan kedudukannya untuk kepentingan peribadi. Maksiat rasuah dan salah guna kuasa juga didapati terlindung apabila ia dilakukan dengan beramai-ramai dan berstruktur dalam sesebuah organisasi. Perlakuan ini berlaku apabila pekerja yang berada pada suatu kedudukan mengambil sikap bahawa kedudukannya adalah suatu keistimewaan dan kuasa sehingga membelakangkan amanah dan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Perbuatan rasuah dan salah guna kuasa sangat menghalang, mengekang dan membantutkan pelaksanaan dasar-dasar pembangunan. Dalam masa yang sama, telah menyekat rakyat untuk menerima, merasai dan menikmati kesan kemajuan pembangunan negeri dan negara. Sehubungan itu, marilah semua warga kerja untuk tidak melakukan perkara yang haram, zalim, merosakkan ekonomi dan menghalang pembentukan sebuah negara maju dan harmoni. Perlu diingat, rasuah menjadi kebiasaan kerana dimulakan dengan mencubanya, akhirnya menjadi berani melakukannya hingga menjadi suatu kebiasaan dan menjadi perkara keperluan yang betul dan wajar. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, rasuah berpunca daripada 3 sebab. Pertama, kerana keperluan terdesak. Kedua, kerana kerakusan dan kecintaan duniawi yang tidak dapat dibendung. Dan ketiga, kerana sistem kerja yang lemah atau gagal dikuatkuasakan. Oleh itu, pekerja yang bertakwa hendaklah hidup sesuai dengan upah yang diterima. Laluilah kehidupan dengan sekadar keperluan, bukan berdasarkan kehendak yang tidak terhad. Sentiasalah melakukan kerja dengan amanah, berintegriti, ikhlas dan menjadi pekerja yang baik di mana juga ditempatkan. Jauhilah menjadi pekerja yang hanya berkira-kira dengan tugasnya, berat untuk saling membantu rakan sekerja kerana ianya tidak mencerminkan ketakwaan, bahkan menunjukkan satu sikap mementingkan diri sendiri sahaja. Sejarah mengajar kita bahawa sikap mementingkan diri sendiri inilah yang menjadi punca keruntuhan daulah Islamiyah dan juga permusuhan antara sesama Islam. Ambillah iktibar dari kisah-kisah lampau dengan penuh keinsafan dan juga penyesalan, dan janganlah kita menjadi faktor yang mendorong sejarah berulang. Mengakhiri khutbah ini, marilah sama-sama kita menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Pertama, umat Islam adalah sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
dalam melakukan urusan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam adalah sentiasa berpandangan jauh dalam pekerjaan di samping sentiasa mengingati kematian dan bersedia dengan bekalan untuk hari akhirat. Ketiga, umat Islam adalah menjaga amanah dan berintegriti dalam pekerjaan serta menjauhi perbuatan maksiat dan mungkar yang boleh menyebabkan kerosakan dan kemusnahan diri, keluarga dan masyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Anfal ayat 27. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغول سلطان شرفودين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم آدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغول Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin war ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, dari buruknya takdir dan dari kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah,
Kami berharap perlindungan-Mu daripada hilangnya nikmat yang Engkau berikan, dari berubahnya kesihatan yang Engkau kurniakan. Lindungi negeri kami dari datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah, hanya Engkau yang maha menyelamatkan. Selamatkanlah Masjid Al-Aqsa di Palestin. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariah. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalam. Sila punahkan saf-saf di hadapan dahulu. Beri ruang kepada mereka di belakang untuk terus masuk ke dalam, mengisi ruang-ruang di hadapan. Pastikan juga tumit-tumit tuan-tuan lurus antara satu sama lain, kerana lurus itu salah satu kesempurnaan dalam solat. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدا الوسيلة الفاضلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. استووا صفوفكم. Lurus dan rapatkan saf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. صلي فرض الجمعة ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الجهل والجهل للنبي والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاة المسكين لا شريك له بذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن صلى على محمد وآل محمد كما صلى بارك على محمد كما باركت في العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من شر الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا أرحم الراحمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله